Tentang Masjid Negara. Dan untuk waktu ini sebenarnya dijanjikan dalam bicara ilmiah tentang tebus talak ataupun disebut sebagai khuluk. Pernah dibicarakan sebelum ini, tapi walaupun mungkin ramai yang tidak tahu tentang perkara ini, meskipun dah lama, tetapi mungkin ia menjadi satu trend semasa menyebabkan orang mula timbul kesedaran berkenaan dengan tebus talak ini. Tapi walaupun yang kita risaukan di sini apa tahu? Apa dia? Kita risaukan ramai yang menggunakan cara ini untuk mendapatkan perceraian dengan cara yang cukup mudah. Jalan singkat. Jalan singkat. Okey, walau bagaimanapun kita sama-sama bincangkan perkara ini dengan anda semua juga dialu-alukan untuk turut serta dalam perbincangan di talian 0322828578 atau 8579. Betul. Di studio ketika ini kita bersama-sama dengan Cik Muiz Basri yang merupakan timbalan Presiden PGSM. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Muiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey. Pagi. Minta maaf dia tiba-tiba makin berdebar, makin batuk. Okey, Batuk Nak cerita pasal tebus saya talak mula dulu lah, boleh? Saya mula dulu Silakan, Hani. Okey. Baik, mungkin kita nak tahu tentang pengertian berlanjut berkenaan khuluk ataupun tebus talak ini. Apa sebab-sebab yang membolehkan tebus talak ini berlaku? Okey. Tebus talak ni kalau secara ringkaslah gambaran ringkas dia adalah yang mana kita tahu talak itu dalam hukum syarak adalah di tangan lelaki. Ya. Jadi tebus talak ni pula adalah di mana bila isteri itu tidak mahu lagi hidup bersama dengan suami atas sebab-sebab tertentu dan dia permohonan fasah atau permohonan taklid mungkin tidak sesuai dalam situasi dia, tetapi hakikatnya dia sudah tidak boleh lagi meneruskan kehidupan bersama suami. Jadi dia boleh memohon untuk tebus talak ni di mana dia menebus ataupun membayar satu bentuk tebusan dalam bentuk wang ataupun yang sepertinya untuk suami itu melafazkan talak ataupun menceraikan isteri tersebut. Itu gambaran dia. Apa beza khuluk dan fasah? Okey. Beza huluk dan fasah. Okey. Fasah ni adalah di mana ada perkara-perkara di dalam syarak yang mewajarkan kepada satu pembubaran perkahwinan. Dan isteri ini memohon untuk perkahwinan itu dibubarkan atas sebab-sebab yang telah dibenarkan oleh syarak dalam untuk fasah, dan pembubaran dibuat oleh mahkamah. Bukan tebus talak ini suami tadi yang melafazkan talak atas balasan satu bayaran ataupun satu pemberian semula oleh isteri kepada suami. Bermakna kalau isteri nak memohon khuluk ni ataupun tebus talak ni perlu membayar jumlah. Ya, dia perlu membayar satu, dia ada consideration dalam bahasa Inggeris dia. Ada balasan dalam bentuk wang, dalam bentuk apa-apa barang mungkin. Biasanya apa? Biasanya wang. Biasanya duit lah. Yang paling mudah sekarang ni semua duit. Dan kalau ikutkan sebenarnya ada jumlah yang tertentu. Kalau dalam hukum syarak tu ada perkiraan dia, tapi ada juga yang jumlahnya besar daripada tu. Okey. Dia seolah-olah macam satu kontrak Jadi bila ada tawaran daripada isteri, suami boleh bersetuju untuk menerima ataupun suami boleh counter offer, boleh buat tawaran balas okey. Dan kalau isteri bersetuju, itulah balasan yang akan ditetapkan. Jadi tetapi sekiranya tidak ada persetujuan, mahkamah boleh menetapkan. Mahkamah boleh menetapkan jumlah yang sewajarnya. Dan apa jumlah yang sewajarnya? Kalau kita rujuk balik kepada yang asas, yang sunnah, yang asas daripada kisah di zaman Rasulullah, Rasulullah SAW, Sabit bin Qais, di mana secara dasarnya adalah apa yang telah diberikan oleh suami itu sebagai mahar ataupun sebagai mas kahwin kepada isteri. Itu yang sunnahnya dipulangkan balik. Kalau di Malaysia, mas kahwin itu mengikut negeri dan jumlahnya telah pun ditetapkan. Jadi itu jumlah wajib. Itu jumlah yang dipandukan oleh Rasulullah daripada apa yang telah berlaku pada zaman baginda. Jadi kita berkira itu sebagai apa yang sunnah yang wajar untuk ni. Baik. Dia boleh juga lagi kurang daripada tu. Kalau misalnya kata ikut budi bicara masing-masing. Kalau si isteri kata tak apalah, kalau si suami kata tak apalah, kalau awak nak cerai sangat, bayarlah saya RM1. Saya ceraikanlah awak. Boleh juga. Boleh juga. Jadi nilai itu tidak ada yang muktamad. Nilai itu tidak ada yang muktamad. Tapi jarang-jarang berlakulah kurang tu.
jarang-jarang berlaku. Ada Pun ada. jarang. Ada tapi mungkin jarang. Kadang-kadang. Okey, baik. Kita ada pemanggil di talian. Cik Kamarudin dari Kampung Baru difahamkan. Assalamualaikum. Halo, anak saya dah. Aduh. Ya. Ya, teruskan. Halo, Cikgu Nurdin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit tentang tebus talak ni. Ya, ya. Ini mengenai kalau suami isteri tu dia tak mau ceraikan isteri dia. Okey. Dia tak mau ceraikan isteri ni walaupun isteri dia tu tak boleh hidup bersama dengan dia. Okey. Bagaimanakah cara tebus talak tu nak dijalankan, nak didapati? Baik. Faham. Okey. Itu Okey. saja soalannya. Itulah. Itu dia sebab si isteri tu tak boleh duduk bersama dengan suaminya. Tapi Okey. si suami tu tidak mau menceraikannya. Okey, baik. Itu saya. Terima kasih. Okey. Berdasarkan situasi kita ada tengok pelbagai. Maknanya diberikan sejumlah wang pun tak nak. Tetap tak mahu. Ini macam mana? Okey. Macam saya katakan tadi, dia boleh memohon kepada mahkamah untuk menetapkan perkara tersebut, ya. Tapi di dalam prosedur ataupun tata cara yang terpakai di mahkamah syariah kita, biasanya ada yang terus memohon untuk tebus talak, tapi ada juga satu proses yang mana isteri tadi itu memohon untuk bercerai saja. Dia mohon untuk bercerai dan suami akan dipanggil, akan ditanya setuju ataupun tidak untuk bercerai, dan suami kata tak, kalau dalam kes ni mungkin dia kata tak setujulah. Dalam apa pun tak setuju. Okey. Jadi satu proses yang akan berlaku di mahkamah akan melantik satu jawatankuasa pendamai yang akan membincangkan tentang masalah rumah tangga itu. Kalau ada kalau ada sebab yang wajar, yang mana memang dah tak boleh perkahwinan ini diselamatkan lagi, jawatankuasa ini akan membuat laporan kepada mahkamah bahawa perkahwinan ini wajar dipisahkan. Okey. Jadi mahkamah akan nasihat kepada suami untuk lafaz talak. Dan kalau suami enggan juga lafaz talak, maka akan berlaku proses yang selanjutnya di mana akan berlaku satu proses yang dipanggil proses hakam, ya, yang mana ada hakam yang akan dilantik bagi kedua-dua belah pihak yang akan membincangkan, yang mana akhirnya nanti dia akan sekiranya memang tidak boleh juga diselamatkan, memang penceraian itu akan dicadangkan ataupun dibubarkan dengan satu proses tebus talak. Dan proses tebus talak itu. Okey. Baik. Menjawab soalan Cik Kamarudin tadi? Menjawab kalau nak menjawab secara khususnya adalah dia ada dua pilihan. Dia boleh memilih untuk memohon untuk tebus talak terus, ataupun dia boleh pergi memohon untuk bercerai saja, dan selanjutnya proses mahkamah akan menjalankan satu proses-proses tertentu, perbincangan dan sebagainya sebelum satu tebus talak akan berlaku dalam perkahwinan itu. Itu sekiranya itu apa yang boleh dibuat. Dan kalau memang ada satu sebab yang mewajarkan satu pembubaran, boleh pergi kepada fasah. Dia tengok kepada kenapa isteri itu tidak mahu ataupun enggan lagi hidup bersama suami. Yang ditanya tadi, suami itu tak nak. Macam tadi? Isteri itu menuntut tapi suami tak nak melepaskan. Betul. Isteri menuntut, kenapa isteri itu nak bercerai. Itu dulu yang kita kena tentukan untuk menentukan sama ada nak pergi kepada tebus talak ke ataupun fasah ke ataupun taklid. Kadang-kadang macam saya kata tadi, isteri mungkin juga macam contohnya suami tak bagi nafkah ataupun suami selalu pukul dia dan ada bukti-bukti tertentu. Mungkin itu boleh pergi kepada fasah, lebih sesuai kepada fasah. Tapi suami tak ada buat salah. Suami tak ada salah apa-apa, cuma isteri rasa macam dia sudah hilang satu perasaan ataupun kepercayaan dia boleh meneruskan kehidupan, dan daripada situasi itu berkemungkinan juga isteri ini akan melanggar batas-batas syarak, dan isteri itu yang maknanya dia yang tak boleh, dia yang bersalah. Tapi suami ini tak nak juga lepaskan dia, dan itu kes yang sesuai untuk pergi kepada tebus talak. Permohonan tebus talak. Kalau suami tak nak juga lepaskan, apa caranya? Kalau suami tak nak juga lepaskan, kalau suami tak nak juga lepaskan, ini yang saya cakap tadi, ada satu proses, ya, ada satu proses di mana isteri boleh memohon untuk bercerai. Suami enggan melepaskan, jawatankuasa akan dilantik. Satu jawatankuasa akan dilantik, ya. Jawatankuasa ini akan cuba mendamaikan perkahwinan ini. Kalau gagal, maka mereka akan mencadangkan supaya bercerai. Suami tak nak ceraikan juga, ya. Suami tak nak ceraikan juga. Mahkamah akan lantik satu proses yang dimana proses hakam. Proses hakam tu di mana ada wakil-wakil yang dilantik mewakili kedua-dua belah pihak ini, yang akan pergi dan berbincang lebih mendalam dengan suami dan isteri ini, dan cuba memujuk dan mendapatkan suami ini untuk menceraikan isterinya atas dia akan tawarkan satu proses tebus talak lah kat situ biasanya. Dan kalau enggan juga, suami tak nak juga,
maka mengikut proses yang sedia ada itu, hakam yang dilantik tadi ni yang mewakili suami, ya, dia boleh diberi kuasa oleh mahkamah untuk melafazkan talak bagi pihak suami yang isteri ini daripada pihak isteri ini perlu membayar satu jumlah tertentu sebagai tebus talaknya. Okey, atas sebab-sebab yang munasabah lah. Atas sebab-sebab yang munasabah, atas sebab-sebab yang munasabah, ya. Okey. Baik, dan kalau ikut contoh yang diberikan tadi, tetap tak mahu dan akhirnya hakam tadi membuat keputusan bagi pihak lelaki, tempoh tu selalunya, kalau contoh kes tu berapa lama proses tu diambil? Okey. Selalunya. Selalunya kalau dulu dia agak ambil masa yang agak lama juga, pasal biasanya proses perdamaian itu saja mahkamah biasanya akan beri sekurang-kurangnya 6 bulan untuk cuba balik, baik cuba bincang dulu lah. Ya. Tapi kalau sekarang ni dia, yang saya lihat, dia agak lebih cepat. Okey, trend semasa dia lebih segera dan cepat. Okey, kita ada pemanggil dimaklumkan dari Sarawak tapi tak dimaklumkan namanya. Jadi kita tanya nama siapa? Assalamualaikum, Puan Zubaidah. Assalamualaikum, Puan Zubaidah. Hello. Assalamualaikum. Okey, terputus. Baik. Sekarang kita nak tengok ke depan pula. Apa kesan perceraian secara tebus talak ni kepada iddah ataupun rujuk mereka? Okey. Sekiranya satu perkahwinan itu dipisahkan ataupun dibubarkan melalui proses tebus talak, ya, kalau dalam syarak kita namakan benda tu sebagai satu talak bain. Okey, bain. Talak bain berbeza dengan talak raj'i. Talak raj'i di mana suami boleh merujuk dalam tempoh iddah. Ya. Talak bain ini tiada proses rujuk. Mana tiada hak untuk rujuk. Kalau misalnya kata dah tebus talak, dah bercerai, kemudian tiba-tiba datang balik rasa sayang tu nak bersama semula, kena akad nikah semula lah. Dengan syarat tak adalah belum tiga kali talak, itu aja. Okey. Dengan syaratnya begitulah. Dia beza dengan talak raj'i. Talak raj'i dalam tempoh iddah suami masih boleh rujuk dengan dalam tempoh iddah tu, maknanya rujuk tidak perlu melalui proses akad nikah. Dia hanya perlu melafazkan rujuk saja. Okey. Tapi adakah talak itu dikira? Tetap kira. Walaupun prosesnya perlu melalui akad nikah semula. Ya, talak tetap dikira. Pasal isteri dan suami yang sama, dia boleh 3 kali. Lepas 3 kali, kena ada orang lain duduk kat tempat tu, bercerai, baru boleh start balik 1, 2, 3 tu. Okey, baik. Okey, jadi apa antara pertimbangan oleh pihak mahkamah ya, yang mungkin boleh membenarkan si isteri itu menebus talak? Okey. Kebiasaannya mahkamah dia akan melihat yang paling mudah, mahkamah biasanya akan melihat adalah sama ada perkahwinan itu boleh diselamatkan lagi ataupun tidak, ya. Pasal kalau nak kata apa sebabnya, kadang tiada persefahaman, ya. Tapi kalau kita tengok pada hukum syarat yang asal ataupun kepada dalil yang asalnya daripada Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah tu ayat 229, dinyatakan kat situ bahawa sekiranya si isteri itu tidak kalau meneruskan perkahwinan, dia akan melakukan satu dosa. Mungkin ada perkara-perkara yang dilanggar, mungkin dia sudah tidak taat kepada suami dan sebagainya, ataupun perkahwinan itu sudah tidak ada mawaddah warahmah, tidak ada satu suasana macam satu perkahwinan, ya. Jadi itu perkara-perkara yang mahkamah akan benarkanlah proses tebus talak tu. Baik. Okey. Jadi di hujung ni mungkin sebagai satu kesimpulan dan juga natijahnya, dan juga titipan pesananlah kepada mereka yang mungkin terfikir-fikir untuk melakukan tebus talak ni. Okey, tebus talak ni dia mungkin kita nampak satu jalan keluar yang mudah untuk perempuan, pasal sebelum ni orang akan kata talak tu di tangan lelaki, mana keadilan dari segi syaraknya. Maknanya kalau perempuan tu hidupnya terseksa, mungkin dia tidak ada bukti ataupun tidak ada satu perkara yang dia boleh pergi kepada fasah, dia akan terseksa, memendam rasa di rumah. Tebus talak mungkin satu jalan keluar yang baik, mungkin satu jalan keluar yang mudah untuk dia pada situasi tersebut. Tetapi cuma yang saya perlu katakan kat sini adalah dalam apa juga perkara-perkara ini jangan kita terlalu ekstrim, ya, pasal kerana bila terlalu ekstrim dia akan jadi satu perkara yang akan merosakkan juga masyarakat. Pasal kalau dia jadi satu bentuk ekstrim, kita boleh gunakan tebus talak ni untuk kekasih hati isteri ini membeli isteri orang. Benda tu pun dalam syarat dilarang sebenarnya. Betul. Ya? Tapi ada situasi macam tu. Ada situasi yang boleh, maknanya boleh jadi macam tu. Ya? Maknanya ada komplot pula. Ada komplot pula, kan?
tak apalah, bukan susah nak cerai. Kita offer je tebus talak. Itu tak nak sebenarnya. Pasal isteri sekarang dia dah mungkin dah tak, perempuan sekarang mungkin dia tidak pentingkan lagi dah duit. Pasal apa? Kalau dulu mungkin isteri tidak bekerja, dia mengharapkan nafkah dari suami. Betul. Sekarang ni isteri bekerja, ya. Tak apalah, saya bukan nak tuntut mut'ah, bukan nak tuntut nafkah, saya bayar je lah. Bayar je lah. Kan tak dapat mut'ah Yang pun tak seronok kita dengar ialah apabila pasangan pada isteri tu, contohlah ada boyfriend kan. Apalah I bayar untuk you. Pun ada kes macam tu kan? Ya, pernah ada. Baik, tapi kalau boleh kita jangan jadikan ini satu amalan. Jangan jadikan satu amalan. Pasal kita kena ingat tu, hukum kat dunia, tapi hukum kat akhirat tu ada juga. Itu kena ingat. Betul. Itu pesanan yang penting untuk kita semua, bukan sahaja dalam konteks tebus talak ni, dalam semua amalan kehidupan kita. Terima kasih Tuan Muiz atas perkongsian maklumat itu. Harap-harapnya kita semua dapat lebih faham tentang konsep khuluk ataupun tebus talak ini. Jangan main-main. Jangan main-main dan dalam masa yang sama kita sayang juga, tapi mungkin ada pepatah lama yang boleh kita peganglah, kan? Apa kata, bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Betul. Kalau orang tak sayang tu nak buat macam mana, kan? Sayanglah diri kita. Sayanglah diri sendiri. Sayangi juga diri anda apabila anda ingin memandu kembali ke kampung halaman masing-masing untuk percutian yang panjang ini kepada dengan Tahun Baru Cina. Jadi kami juga berakhir di sini. Ya, jadi kami bagi pihak kru penerbitan dan teknikal Selamat Pagi Malaysia Jumaat mengucapkan Kong Hei Fat Choi kepada rakan-rakan yang berbangsa Cina. Kepada yang lain tu selamat bercuti. Ya, baik, itu bagi saya Hari Hamid dan saya Hezrahil. Assalamualaikum.